malaikat-malaikat yang kita tak kenal. Sebab itu jangan kita rasa rugi kita nak buat benda-benda baik. Sebab benda baik itu mudah-mudahan Allah kelompokkan kita di dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Kata ulama berkait dengan surah Az-Zumar tadi, kita tak cerita dulu surah An-Nahl tadi. Kita ambil sikit. Berkenaan dengan orang-orang yang soleh ini cukup ulama-ulama kata di dalam kitab tafsir. Orang yang dia buat amal soleh, cukup dia jaga sembahyang 5 waktu dan juga amal sunat sikit-sikit pun tak apa dah. Ni kata ulama, bukan kata saya. Orang yang soleh ini cukup dia jaga amal ibadat dia solat 5 waktu, amal sunat sikit-sikit pun tak apa. Yang penting dia ada istiqamah dalam bahasa Arabnya lah. Ataupun kita lazimkan kebiasaan kita paling tidak pun ada benda-benda sunat sikit pun tak apa dah. Walaupun kita mungkin 1 tahun bulan puasa je kita rajin. Ni tak nafi tak nafi sebab itu Nabi sebut dalam kaedah sembahyang sunat tasbih. Pernah dengar sunat tasbih? Sunat tasbih ini disebut dalam riwayat mengatakan kalau kamu tak dapat buat banyak kali pun tak apa. Hadis yang di akhir disebut sekali seumur hidup pun tak apa. Kenapa Nabi cakap macam tu? Cuba teka. Nabi tahulah kita macam mana. Sunat tasbih tu pun walaupun sekali seumur hidup pun tak apa dah tu. Tak apa dah. Sama juga macam kita buat apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ni. Sembahyang kita tak penuh, sembahyang tahajud contohlah. Walaupun dalam bulan Ramadan saja kita dapat buat, tapi mudah-mudahan itulah yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat satu benda seumur hidup ni, biar satu benda yang kita buat tu sampai mati biar kita dapat. Ini mungkin aku pernah cerita ke tak pernah lah. Allah Allah aku lupa. Tapi tak apalah, man qarara karara. Setiap amal soleh yang kita buat ni dia boleh bawa sampai ke dalam kubur. Boleh. Sebab itu wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Disebut dalam ayat tu, nanti aku cerita lagi yang pasal tadi tu. Ketika mana Allah akan jadikan pada sebahagian orang yang yuraddu ila arzalil umur. Ketika mana Allah panjangkan usia dia. Dalam riwayat Imam Ibn Kathir menyebutkan arzalil umur ini adalah orang-orang tua. Siapa orang tua tu? Kita semualah akan jadi tua ataupun kita dah sampai tua. Dalam disebutkan ayat yang arzalil umur ini adalah dalam lingkungan 70-an. Ulama-ulama tafsir menyebutkan ketika mana orang-orang yang sampai ke tahap 70 ni, confirm dah Allah bagi subsidi umur lebih 63 tahun. Nabi kita dah 70 dah lebih tu. Tapi satu saja, ini kajian ketika mana orang dah sampai umur 70, dia akan ada penyakit pikun. Pikun tahu pikun? Nyanyuk. Nyanyuk. Yang ada disebut dalam kajian dipanggil Alzheimer disease. Ini bukan bahasa akulah, ni aku ambil daripada buku. Alzheimer disease ini umur 70-an dia akan ada penyakit tu. Bukan 70-an je, kadang-kadang sebelum 70 pun ada. Iaitu dipanggil nyanyuk. Kita pun semua akan nyanyuk. Tapi satu sahaja Ikrimah sebut dalam riwayat Imam Al-Qurtubi. Siapa yang beramal dengan amal soleh, pikun ini takkan ada. Kalau ada pun sikit je. Antaranya apa? Ikrimah sebut. Boleh rujuk surah An-Nahl ayat yang ke-60, juzuk yang ke-14. Ketika mana disebutkan apa dia amal soleh, antaranya baca Quran. Baca Quran paling banyak masa bila? Ya puasa lah.
Kalau kita tak mula pada amal soleh kita bulan Ramadan, bulan lain confirm lah, tak tahulah. Melempem orang Jawa kata. Sebab itu disebutkan dalam kaedahnya. Siapa amal solehnya kita mulazamah dia ataupun istiqamah kita sampailah bila-bila, paling tidak pun kita apa yang mampu. Contohlah kita mampu sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, tak apa. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh istiqamah, tak apa dah. Ataupun tabarakalladzi biyadihil mulk, tak apa dah. Sebab apa? Ada disebutkan dalam riwayat hadis sahih mengatakan, ini mungkin semua orang dah tahu. Hadis berkenaan seorang sahabat, dia pernah cerita pada Nabi SAW ketika dia tidur. Salah satu tempat yang dia tidur tu apabila dia dengar suara bunyi orang baca surah Tabarakalladzi. Lalu dia mengadu pada Nabi, betul ke apa yang aku dengar? Nabi kata betul. Ketahuilah bahawa tempat yang kamu tidur itu adalah kawasan tempat kubur. Dan sahabat Nabi ini dalam riwayat dia tidak tahu tempat tu tempat kubur. Lalu ketahuilah bahawa orang yang kamu dengar di dalam kubur itu adalah orang yang beramal dengan surah Tabarakalladzi. Dan ini menunjukkan bahawa tak mustahil Allah boleh bagi apa kelebihan-kelebihan yang ada pada umat-umat dulu pada kita. Tak mustahil Dia amal tak banyak. Dalam riwayat mengatakan amal tak banyak. Bahkan satu riwayat berkenaan dengan seorang hamba Allah ni, Nabi ketika mana dia kumpul dengan sahabat-sahabat Nabi, Nabi dia suka kalau kumpul dia akan bagi nasihat. Lalu Nabi apabila berkumpul dengan seorang sahabat-sahabat lain, dia akan cerita sambil-sambil tu, kalau kau nak tahu siapa ahli syurga, tu orang tu. Dia tunjuk. Tu orang tu. Tapi orang yang Nabi tunjuk tu dia tak perasan. Beberapa kali ketika mana bersama dengan sahabat, Nabi akan buat macam tu. Kalau kau nak tahu, kamu nak tahu semua ahli syurga tu, tengok orang tu. Dia tak perasan. Lalu seorang sahabat ini dia rasa cemburu dengan apa yang Nabi sebut, sehinggalah satu kali dia teringin nak tahu apa kelebihan orang yang dia buat, sehingga kan Nabi puji pada semua sahabat-sahabat sampaikan orang tu tak tahu. Lalu dia nak tengok apa kelebihan yang dia buat, dia cuba nak jadi tetamu orang tersebut. Dia nak tengok apa yang dia buat dekat rumah seharian dia. Diceritakan pada waktu dia menjadi tetamu, dia tengok orang tu malam tak ada bangun. Malam pun dia tak ada bangun. Sembahyang macam biasa, macam dia sembahyang, dia kata. Lalu apabila selepas sahaja sembahyang subuh, dia jamu makan sarapan. Lalu dia tanya, wahai tuan hamba, aku ni bukan saja-saja jadi tetamu kamu ni. Sebab aku cemburu Nabi selalu puji kamu, di belakang kamu, kamu tak tahu. Apabila Nabi tanya, kalau kamu nak tahu siapa ahli syurga, tengoklah orang tu. Adalah kamu ni. Lalu aku tanya pada kamu ni, aku nak tahu. Aku tengok kamu macam aku je. Sembahyang pun macam aku. Azan subuh baru bangun. Contohlah. Apa yang kamu buat yang menyebabkan Nabi puji kamu? Dia kata, wahai sahabat Nabi, aku ni tak ada apa kemuliaan yang aku buat. Aku pun letih buat kerja sebab aku ni dah tua. Cuma satu sahaja yang aku buat. Aku tak pernah rasa benci dan tak pernah rasa dendam pada semua orang yang orang kalau buat apa benda kejahatan sekalipun pada aku. Dan aku berniaga, tak pernah langsung aku nak tipu ataupun nak niat tipu pada orang yang aku jual. Itu kelebihan dia tu. Dia tak pernah dendam pada orang, benci pun tak ada. Dia tak pernah menipu waktu dia niaga. Ni niaga pun berniaga kutip kayu bakar je. Sebab itu, benda yang sekecil-kecil amal soleh itu, walaupun dia buat, tetapi istiqamah itu dah boleh jadi calon
calon ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan berkait dengan surah An-Nahl ayat yang ke-60 tadi, apabila kita telah sampai pada waktu yang ada penyakit-penyakit tertentu, yang juga disebut dalam kajian Alzheimer disease ini, dia bukan hanya pada umur 70-an, bahkan umur muda pun ada. Sebab mati tak bersyarat tua, mati tak bersyarat muda. Penyakit pun tak bersyarat tua, penyakit pun tak bersyarat muda. Walaupun nyanyuk ni biasanya panggilan untuk orang yang dah berumur, tapi sekarang ramai orang nyanyuk. Kenapa? Yang pertama, ganja dadah. Siapa yang dah ambil ganja dadah, confirm dia lagi cepat penyakit tu datang. Aku pernah sekali, budak ganja, bukan budak ganja lah, nak kata orang dia dajjal makanan pada orang, dia letak ganja dalam makanan. Zaman sekarang hati-hati Ni ada orang datang rumah aku, tiba-tiba dia masuk rumah aku, dia cakap, saya tak boleh nak buat apa ni sekarang, saya tak boleh nak buat apa. Tak tahu dia tidur atas riba aku. Aku dah lain macam ni. Kita kat depan rumah, kebetulan duduk atas kursi malas dah. Tiba-tiba dia duduk atas baring atas riba. Kita lain macam, lelaki dengan lelaki, kalau perempuan tak apa kak. Lalu dalam 5-10 minit aku tanya dia, kau ni kenapa ni? Budak umur lebih kurang 20-an je, dah kahwin. Lalu dia kata, Ustaz, tadi saya ni baru lepas makan dengan kawan. Lepas saya makan biskut kawan saya bagi, terus saya tak ingat rumah, tak ingat isteri, tak ingat rumah saya pun saya tak ingat. Tak tahu tiba-tiba saya singgah sini. Aku tanya, siapa yang bagi kau makan tu? Dia kata, kawan saya. Tengok bila test air kencing, positif. Rupanya sekarang ni orang dah mula buat macam tu nak bagi prank lah. Istilahnya prank lah. Kalau kita bahasa lamanya dajjal lah. Tu kena hati-hati Dia antara punca salah satu penyakit nyanyuk, dia mudah masuk Lagi-lagi siapa yang dah biasa ketagih benda-benda yang terlarang ini, Allah akan datangkan penyakit itu dengan segera. Dan ini bukan bersyarat orang yang ada penyakit nyanyuk ni datang waktu tua baru ada. Sebab itu kesimpulannya, tak boleh lama, dah cukup 20 minit dah. Antara kesimpulannya, waktu kita dalam bulan Ramadan ini bukan bersyaratnya kita kena tunggu umur tua baru kita nak beramal. Tak boleh Jangan sampai kita nak buat amal sunat ataupun amal soleh, kebaikan yang kita buat, kena tunggu sampai umur 40, 50, tak boleh. Sebab penyakit tak bersyarat tua dan mati pun tak bersyarat tua. Bila dah Allah letakkan penyakit nyanyuk diadakan pada diri kita, penyakit ini wajib semua orang akan ada. Semua orang akan ada. Tak kira siapa pun, tua ataupun muda, dia akan datang. Cuma tunggu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu beramallah kita sebelum penyakit-penyakit ni datang. Orang kena kencing manis bukan umur 60, 50, 40, tak ada. Umur 6 tahun pun dah ada kencing manis. 12 tahun dah pakai insulin pun ada. Ada 12 tahun. Sekarang tak mustahil. Dulu mustahil. Orang kena penyakit apa? Macam-macam penyakit. Umur zaman dulu tak pernah ada. Zaman sekarang semua dah ada. Semua dah ada. Sebab itu zaman sekarang adalah zaman yang mana kita kena siap sedia. Tak ada syarat untuk kita nak letakkan siapa-siapa pun buat ibadah kena umur 50. Sebab apa? Majoriti yang kita biasa jumpa, kadang-kadang meletakkan satu-satu umur 50 ke 60 baru nak datang surau. Ini benda yang sangat-sangat bahaya. Bila sampai penyakit-penyakit yang kita tak tahu datangnya pada bila masa, pada waktu itu kita nak datang surau, datang masjid, waktu itu dah tak boleh dah. Tak mampu dah nak datang. Tak mampu dah. Sebab itu bersegeralah daripada sekarang ini.
Jadikanlah bulan Ramadan ini antara salah satu titik tolak yang kita terpaksa buat amal soleh kita supaya kita tidak lagi bertangguh-tangguh seperti mana pada bulan-bulan lain. Bila jadikan satu-satu perkara kita terpaksa konform, kita akan buat. Dan ketahuilah dalam hidup kita tak ada benda yang tak terpaksa. Tak ada benda yang tak terpaksa. Daripada kecil kita diajar dengan amal, iaitu sembahyang. Kadang-kadang kita rasa macam terpaksa. Itulah sebenarnya hakikat. Dan terpaksa itulah bila kita mulazamah, istiqamah dan lazimkan dia pada hari-hari, kita akan rasa jadikan amanah dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita akan rasa seronok nak buat ibadah. Barulah kita rasa kita nak datangkan rasa istiqamah itu pada setiap apa yang kita buat ini. Dengan izin Allah, Allah akan kekalkan apa yang kita buat itu supaya Allah kekalkan sehinggalah masuk ke alam kubur seperti mana yang aku ceritakan tadi. Tak mustahil kita boleh baca apa yang kita baca. Walaupun ayat kursi kita amal hari-hari pun tak apa. Walaupun hari-hari. Ada satu kisah, ini terakhirlah. Nak berhenti tak jadi berhenti. Ini berlaku di Mesir. Seorang hamba Allah, umur dia lebih kurang 40-an hujung. Ketika mana berlaku pada waktu dia didiagnose jantung berlubang. Ini cerita betul fakta. Ketika mana pada waktu itu dia bagi tahu pada doktor yang nak bedah dia, aku ni nervous. Aku saikin redek ni. Jawa kata. Aku ni sekarang ni tak boleh risau ni, takut ni nak operate ni. Boleh tak aku nak bagi satu saja hajat aku, jangan kau tolak. Dia bagi tahu pada doktor sebelum dia nak operate tu. Dia kata, wahai doktor, aku minta izin, setiap apa yang aku buat bermula kamu nak mula injection ke apa ke, tolong jangan tegur, jangan cakap aku senyap ya. Dia bagi tahu itu je. Jangan bagi tahu apa-apa pun, ataupun jangan suruh aku diam ya. Lalu doktor tu kata, okey tak apa, sign. Biasalah orang kalau nak operate ni kena sign dulu, takut jadi apa-apa. Lalu bermula dengan injection pertama, ubat tidur. Pada waktu itu bermula sebelum dia injection tu dia dah mula baca. Dia tak baca apa, dia baca Yasin aja. Dia baca Yasin aja. Kita kan selalu baca Yasin Jumaat kan, tapi dia hafal. Dia tak baca surah lain, dia baca Yasin je. Dia baca Yasin, doktor cucuk. Kali pertama tak pingsan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Mata dah tutup tapi masih baca lagi. Doktor pening, tak tidur lagi, ubat aku dah bagi. Lalu dia bagi kali kedua, cucuk. Pun tak berhenti-berhenti. Doktor dah teringat. Oh, pak cik ni dah bagi tahu tadi supaya jangan tegur, jangan buat apa, teruskan aja. Dengan izin Allah, doktor tu buat sambil mulut dia komak-kamit tapi badan pingsan. Ini cerita betul Mulut dia komak-kamit baca, tapi ubat semua dah masuk, pingsan tu. Tapi mulut dia tak berhenti baca surah Yasin, habis baca. Operate jantung ni dia bukan 1 jam, setengah jam ya. Biasanya 3 jam ke atas. Habis hujung ulang tu je. Mana kelebihan Amalan itu je dia baca. Sebab itu mulazamah pada amalan yang kita buat itu, tak mustahil Allah akan bagi kelebihan itu sampai bila-bila pun Allah akan kekal. Tak kiralah sedekah ke, amal sunat ke, datang masjid surau ke, kita suka pada kebaikan ke, semua itu kita kena yakin Allah akan bantu kita pada waktu yang ketika mana kita terdesak, ketika mana kita ada apa-apa kesulitan, Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Okey, ini dah habis betul-betul lah ni. Jadi kesimpulannya bahawa kita jadikanlah sentiasa amalan-amalan soleh kita bermula pada awal Ramadan. Jangan melempem Ni aku nak pesan Aku nasihatkan diri aku juga ojo melempem. Jangan kita pada waktu ni baru berapa Ramadan ni? Ramadan ke berapa bulan ni? Dah tak ingat dah.
Ramadan aku apa? Wis lali yo. Kalau ikut kita dah masuk Ramadan yang keempat. Jadi jangan ke-7 nanti nak masuk ke-10 barisnya tinggal 2 sop aja. Ni aku nasihatkan diri aku juga ya. Cuba kita istiqamah. Kalau kita ada hajat tak apalah. Besoknya datanglah surau. Jangan lepaskan peluang. Jadikan Ramadan ibadah yang terakhir buat kita pada kali ini supaya menjadikan amalan kita sentiasa bertambah dan Allah akan kekalkan apa amal-amal soleh kita supaya Allah jadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa niatkan supaya kita dan keturunan kita Allah jauhkan kita daripada azab api neraka. Sebab kalau kita masuk syurga kita macam ni. Kita macam ni, perangai pun macam ni. Lawyer buruk pun lawyer buruk. Bila masuk syurga, anak bini tak masuk. Contoh na'udzubillah. Ataupun masuk lambat sebab transit neraka dulu. Agak-agak selera makan tak? Agak-agak kita seronok masuk syurga. Tak seronok punya. Tak seronok. Ini ada disebut dalam kitab hikam. Imam yang ada disebutkan dalam kitab hikam, kan masuk syarah hikam pula tak jadi kan cerita. Cukuplah kot. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma layyin qulubana kama layyinta li Daud al-hadid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.